Sebab wa inni unzirukum kama anzara Nuh qaumahum. Aku mengingatkan kau angkara Dajjal seperti pada Nuh. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi tak sebut Nabi Idris, Nabi sebut Nabi Nuh. Apa yang ada pada zaman Nabi Nuh? Satu kaum yang mempunyai satu teknologi yang cukup hebat, dan kemudian tuan-tuan sekalian, kaum ini dihancurkan, direset balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalaulah andai kata Dajjal ni dia ada pada zaman Nabi Nuh, lama tu umur dia. Umur dia lama tu. Macam mana boleh lama umur tu, tuan-tuan sekalian? Jomlah kita kongsikan sikit, kita bacakan dengan beberapa maknanya ilmu-ilmu yang Allah telah buka pada sekarang ni, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kalaulah Dajjal tu badannya besar, confirm bukan daripada zaman Ubaid period. Zaman maknanya seperti Nabi Adam dan zaman Nabi Adam dulu. Macam mana dia boleh hidup lagi, tuan-tuan sekalian? Okey, tuan-tuan sekalian. Hari ini kita hidup ni antaranya Allah jadikan asbab adalah oksigen. Tuan-tuan, kita hari ini hidup oksigen ni berapa persen oksigen? Siapa cikgu sains dengan saya? Okey, bab yang pertama mengenai manusia dan juga teknologi lah. Kita sebut manusia dan juga teknologi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kan? Okay, kita mulakan cerita dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi ini, kan? Kurang lebih lah, mungkin sebelum tu pun ada, tapi kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi, maknanya kita kan 2000 Masihi, mana lebih kurang 10,000 tahun lah. Okay, itu kurang lebih. Jadi dia selaras dengan kajian ekologi, bandar tertua manusia di dunia umurnya 10,000 tahun, iaitu di Jericho. Nanti tuan-tuan boleh search. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world, kan? Bandar paling rendah di muka bumi dan juga bandar paling tua di muka bumi, kan? Maknanya Jericho. Lebih kurang 10,000 tahun, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Nabi Adam ni diturunkan dengan dua benda. Yang pertamanya ilmu. Allah sebut wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan Nabi Adam ni ilmu. Yang kedua, dia ada pengalaman ataupun memori syurga. Dia ada memori syurga. Dia ada dua benda yang dikurniakan pada dia. Satu ilmu, satu memori syurga. Okey. Hari ini tuan-tuan sekalian, katakan tuan-tuan perempuan pergi ke luar negara, katakan kita pergi Makkah lah contoh, kan. Kita tengok apa yang berada di Mekah, apa yang berada di Madinah, kita ada ilmu dan kita ada memori itu. Kita balik pun kita nak buatlah rumah kita ni agak-agak macam Mekah Madinah. Mungkin kita tengok orang Arab bakar bahur tu ataupun macam kemian macam kita pun mulalah bakar rumah kita ke. Dan mungkin kita pergi ke Eropah, kita tengok macam mana dekorasi orang-orang di Eropah, kita ada memori itu. Balik kita mungkin nak beli maknanya kerusi yang ala-ala sana, kita pergi Turki, kita ada memori di Turki. Balik mungkin kita nak dekorasi rumah kita ala-ala Turki, ala-ala Maroko dan sebagainya. Jadi mana Nabi Adam ni ada dua benda, satu ilmu, satu pengalaman. Jadi diturunkan Nabi Adam AS di muka bumi ini, Allah sebut ihbitu minha jami'ah, turun kamu semuanya. Jadi Nabi Adam ni membangunkan muka bumi ini, tuan-tuan sekalian, dengan benda yang kita tidak terjangkau sebenarnya. Jadi manusia ni ada ilmu dan Nabi Adam ada pengalaman syurga. Dia bangunkan muka bumi ini, makin lama makin maju, sampai kepada Nabi Allah Nuh AS. Adam, Idris, Nuh. Kurang lebih Nabi Nuh ke Nabi Adam ke Nabi Nuh kurang lebih 1,600 tahun. 1,600 tahun. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya ketika zaman Nabi Nuh AS, dunia ni sangat-sangat maju yang kita tidak terjangkau. Sebab itu, kenapa Nabi Nuh AS, dia bukan berlawan dengan satu orang individu, dia berlawan seluruh kaum dia yang engkar. Sangat-sangat maju, tuan-tuan sekalian. Dia lawan seluruh kaum yang engkar. Nabi Ibrahim lawan dengan Namrud, Nabi Musa lawan individu dengan Fir'aun, Nabi kita Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tetapi Nabi Nuh lawan seluruh kaum dia. Dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, nanti balik rujuk surah Hud ayat ke-42. Surah Hud ayat ke-42, jangan cari sekarang, nanti balik tambahkan kita punya pengetahuan nanti. Allah ada bagi hint kepada kita ketika berlaku banjir besar, maka Nabi Nuh AS wa nada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zil. Nabi Nuh panggil anak dia dan dia tu di mu'zilin. Mu'zil ni mana satu tempat yang terpencil, tapi Nabi Nuh ni berada di tengah laut. Wa hiya tajri bihim fi mawjikal jibal. Dia berada di tengah laut yang ombak ni seperti gunung. Tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dalam bidang diving tuan-tuan, kalau tengah ribut laut, kita secara manusia takut juga tau. Ribut tu yang kita punya kapal bawah daripada daripada gelombang tu takut, tuan-tuan sekalian. Mungkin ada antara kita, suami kita ke atau saudara kita kerja oil and gas, cuba tanya dia. Kalau tiba-tiba ribut tengah laut tu. Jadi ketika berlaku banjir besar, wahya tajri bihim fi mawjikal jibal, batu itu Nabi Nuh AS sudah berada di tengah laut yang mawjikal jibal, yang ombak tu seperti gunung, tetapi dia boleh wa nada Nuh ibnahu wa huwa fi mu'zilin. Dia panggil anak dia tu di tempat terpencil. Tuan-tuan,
Hari ni, kalau kita di sini, kita panggil kawan kita kat luar, tanpa apa-apa peralatan, takkan dengar. Kalau tanpa ada peralatan dan teknologi macam ini, saya tuan-tuan sekalian mungkin berceramah, lepas 1 jam penat tuan-tuan sekalian. Pon. Kita bagi dengar semua. Lepas tu ulama terdahulu tak sedikit yang kena buasir. Sebab menekan-nekan suara. Kita berceramah ni satu benda yang paling kita concern sebenarnya kalau ceramah masjid memang pertama PA system dia. Kalau PA system tu tak dengar, Allah penatnya ceramah, balik tu terkangkang. Penat je kan. Kalau macam masjid ni PA system tu bagus kan. Maknanya sikit semua dengar. Ini Nabi Nuh AS memanggil anak dia fi mu'zinin dan dia fi mawjikal jibal, boleh dengar. Tuan-tuan agak-agak, boleh ke secara kemanusiaan panggil anak tanpa apa-apa teknologi? Surah Hud ayat 42. Jadi tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok kasih Allah bagi hint. Nabi Adam AS turun dengan ilmu dan memori syurga, dan dia telah buat maknanya satu benda yang sangat-sangat kita tak terjangkau. Maka kemudian manusia sombong sangat, tak percaya kepada Allah. Allah reset balik manusia. Tinggal mengikut sebagian rawi 80 orang saja. 80 orang dia hidup. Reset balik. Daripada zaman Nabi Nuh AS dipanggil zaman itu Ubaid period. Tuan-tuan kita search, tulis Ubaid period tu apa? Ubaid period ni zaman manusia tak ada catatan. Lebih kurang 4,000 tahun tak ada catatan. Manusia tak pandai balik menulis, tak ada catatan. Kembali ada catatan, iaitu tamadun pertama Mesopotamia lebih kurang 3,500 tahun sebelum Masihi, begitulah. Mesopotamia tu. Kemudian tamadun kedua adalah Mesir lama, Mesir kuno. Jadi Mesopotamia tu di Iraq. Mesir lama berada di Mesir lah. Dan tuan-tuan sekalian, kita tak tahu apa orang Sumeria tahu mengenai orang yang terdahulu sebelum Ubaid period. Apa yang orang Mesir kuno tahu. Sebab tu dalam piramid diceritakan kisah-kisah, antaranya ada kapal terbang, ada helikopter, dan banyak ukiran-ukiran di tempat-tempat yang berada di banyak dunia. Orang ada teknologi-teknologi yang sekarang ni ada, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh kita tak tahu, tapi catatan orang dulu 4,000 tahun sebelum masih ada. Tuan-tuan nanti kejap lagi check aeroplane inside pyramid. Aeroplane inside pyramid, tuan-tuan boleh tengok apa catatan yang ada dalam tu. Tengok sekarang, tengok kejap lagi. Jadi maknanya catatan 4,000 tahun dulu orang Sumeria, orang Mesopotamia, dan juga orang Mesir lama, maknanya ada. Dulu pernah ada begini, tapi mereka tak mampu buat sebab asas-asas ilmu tu hilang. Berlalu masa, maknanya 3,000 tahun sebelum Masihi kan. Berlalu masa 1 Masihi Nabi Isa lahir. Berlalu masa 570 Masihi. 570 Masihi Nabi Muhammad SAW lahir. Tuan-tuan sekalian, Nabi kita Muhammad SAW insan kedua yang Allah bagi macam Nabi Adam. Apa dia? Pertama ilmu, yang kedua ada memori syurga. Insan kedua selepas Nabi Adam. Sebab kalau Nabi Adam memang dia dicipta lebih kurang daripada sana, diturunkan. Nabi kita Muhammad SAW dibawa untuk melihat syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab itu ketika Nabi SAW maknanya menyampaikan wahyu, banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran dan tuan-tuan sekalian, benda-benda yang menjangkau zaman. Dan tuan-tuan sekalian, sebelum Eropah mempunyai dan memahami sains, orang Islam jauh dah faham sains dah tu, berdasarkan sains dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Quran sebut, dalam Quran ada lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran. Ada lebih 500 ayat-ayat sains. Tuan-tuan, huruf kosong sebagai huruf matematik orang Islam yang jumpa. Huruf kosong sebagai matematik. Ada huruf kosong, maknanya pada beberapa tamadun lepas, tapi bukan sebagai matematik. Kalau huruf kosong dijumpai sebagai matematik, maknanya banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada kat dunia ni. Ada -1, -2, -3, -4 dan sebagainya. Al-Khawarizmi, antara tokoh-tokoh matematik dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh sebelum reset balik 1,600 tahun kurang lebih. Banyak pendapat ahli sirah, tapi kita ambil pandangannya 1,600 tahun. Dari zaman Nabi Muhammad sampai kita berapa tahun dah? 1,400 tahun kan? Tuan-tuan boleh tengok tak? Baru 1,400 tahun berapa maju kita? Baru 1,400 tahun berapa maju kita? Dan pada hari ini tuan-tuan sekalian, ada orang yang dah tak perlukan Tuhan, sombong sangat, tak perlukan Tuhan, sama macam umat zaman Nabi Nuh AS. Sekarang ada orang yang terus sains sangat, sampai tak perlukan Tuhan, sampai Scientology, orang yang berpegang kepada sains, jadi etis dan sebagainya. Sebab terlalu maju sangat. Jadi kita boleh faham tak macam mana umat zaman Nabi Nuh AS ketika itu? Kita tahu, kita boleh naik kapal terbang lah, kita ada telefon. Benda-benda ni semua benda-benda yang ada tercatat dalam kerajaan Mesir lama, kuno, Mesopotamia, dan juga beberapa lakaran-lakaran yang ada pada orang yang 3,000 tahun dulu dan sebagainya.
Kalau nak tahu, agak-agak lah ya. Zaman Nabi Nuh tu majunya macam mana, kita kena tunggu 200 tahun lagi lah. Zaman Nabi Nuh dengan Nabi Adam 1600 tahun, kurang lebih Kita baru 1400 tahun, dah maju macam ni. Kalau nak rasa-rasa lah, macam mana maju ni waktu tu? Tunggu 200 tahun lagi. Dan tak boleh bayang tak, kalau 200 tahun lagi tu macam mana? Boleh bayang tak, 200 tahun lagi tu macam mana punya maju? Dan agak-agak waktu tu, agak-agak orang boleh sombong tak? Dengan apa yang mereka ada, sampai seolah macam tak perlukan Tuhan pun. Dan agak-agak kena riset balik tak agak? Riset ataupun kiamat terus lah ya. So dalam hadis yang disebut kan, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah di dunia tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, Allah. Maka kiamat akan berlaku. Agak-agak lah tuan-tuan. Saya pulangkan. Maknanya jawapan ini pada tuan-tuan untuk sama-sama kita kaji, kita dalami ilmu kita lagi supaya kita boleh berfikir kan. Jadi ada bahan berfikir. Taklah kalau tak ada bahan berfikir, otak ni dia akan fikir macam-macam. Tak puas tinggal laki lah, tak puas tinggal dengan bini lah, dia fikir tak puas tinggal mak mertua lah, sebab tak ada bahan untuk berfikir. Otak tak ada ilmu, tak ada bahan fikir, dia fikir macam-macam. Okey, habis bab pertama. Jadi tuan-tuan boleh bayang macam mana ada dua orang dalam sejarah kemanusiaan yang dikurniakan ilmu dan juga memberi syurga. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi Adam dan Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan kalau baca Quran, Masya Allah, tuan-tuan jumpa maknanya sains dalam Quran, dan ramai saintis-saintis dunia ni masuk Islam. Sebab apabila mengkaji Al-Quran, antaranya yang terkenal Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni dia pengarang buku Bible, Al-Quran and Science, atau Al-Quran, Bible and Science. Dia memula orang etis, tak percaya Tuhan. Dia pergi pada Bible, dia kata aku buktikan Bible tak ada sains, dia berjaya buktikan. Dia beralih pada Quran, dia kata aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin kaji Quran, makin jumpa sains dalam Al-Quran. Masuk Islam dia tuan-tuan sekalian. Ada satu pakar kulit, Dr. Tajasin. Dia masuk Islam sebab antara kajian dia, yang ada diri sakit ni adalah kulit. Quran sebut bahawa ketika manusia dibakar di neraka, hancur badannya, mula-mula yang digantikan bukan tulang, bukan daging, tapi kulit. Kenapa kulit yang diganti dulu? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak merasakan azab itu. Kulit kita ni ada diri sakit ni kulit tuan-tuan sekalian. Lepas tu kalau orang terbakar level 3, dia tak rasa sakit dah. Level 1 yang rasa sakit ni, bakal sebab yang diri atas dia yang ada ni. Dan sebagainya lah. Itu mengenai sains dalam Al-Quran. Okey, habis bab pertama. Bab yang kedua, saya nak cerita mengenai figura akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, iaitu Dajjal. Dajjal. Okey. Dajjal ni tuan-tuan sekalian, cerita mengenai Dajjal ni, kita umat Muhammad tahu apabila satu golongan, satu grup nelayan. Nama grup ini dia dipimpin, dikuasai oleh satu orang, waktu itu belum Islam lagi. Namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ni maknanya waktu itu Nabi dah berhijrah dekat Madinah. Jadi Madinah ni dia kalau belah ke arah barat, dia ada laut. Salah satu tempat dia adalah Yambuk. Saya kalau bawa orang pergi umrah, kalau geng-geng diver ni, saya dah diving lah kat Mekah atau kat Madinah, saya boleh. Selesai urusan, saya akan ambil taksi, bawa pergi Yambuk, pergi dive kat sana. Laut Merah. Jom kita pergi tempat mula-mula Tamim Ad-Dari berlayar. Jadi dia berlayar, heading dia ke arah timur. Heading ke arah timur, tuan-tuan sekalian. Dia lost dia punya heading. Sesat selama 30 hari. Terdampar di pulau. Tuan-tuan, kalau heading ke timur, Thousand Island ni, yang beribu pulau adalah bahagian kita, tuan-tuan sekalian. Kepulauan Riau ada dekat 900 kat 1000 pulau lah. Yang diduduki tak sampai 100. Sampai sekarang beratus pulau tak diduduki lagi. Itu baru Kepulauan Riau. Belum di bahagian Sulawesi, belum di Kalimantan, belum di mana-mana lagi. Balik pulau ni satu benda misteri. Kalau banyak pulau, saya tak cakap ada Dajjal tu kat sini, tapi saya nak cerita pulau itu sebab hadis tersebut dia terdampar di pulau. Okey. Maka terdampar di pulau, dia bertemu dengan satu binatang, satu haiwan yang pelik. Dinamakan jassasah, berbulu-bulu pelik. Dia jangan jumpa benda tu. Dan salah satu tiba-tiba bangun, panggil dia, dia kata, mari aku ajak kau jumpa dengan satu orang. Masuk dekat pulau tu, satu bahagian di pulau, nampak satu orang yang badannya tinggi, besar, sedang dirantai. Maka orang ini memperkenalkan dirinya adalah Dajjal. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari beberapa soalan. Adakah Nabi akhir zaman itu dah keluar? Antaranya, adakah di Bishan? Bishan ni satu tempat dekat Palestin, dulu kering, dah tumbuh pokok tamar di Bishan. Dia kata, belum lagi, nanti kat situ akan tumbuh pokok tamar. Bishan sekarang subuh pokok tamar. Bishan kan dekat Palestin, dekat Palestin. Kalau orang Yahudi panggil Bishan ataupun Bishan, tulis nanti Bishan, jumpalah kat mana Bishan tu. Dia ala-ala dekat dengan Nazareth kat sana tu. Dan beberapa soalan lagi lah dia tanya. Dah jumpa, kemudian dia keluar, dia jumpa pada heading nak balik. Maka sampai-sampai dekat tanah Arab, dia terus cari Nabi SAW. Daripada Yambuk pergi Madinah tu, lebih kurang dalam dekat 200 km lah. Sampai-sampai Nabi dalam waktu tu lepas solat maghrib macam itulah.
Maka dia pun cerita kepada Nabi, aku ni rasanya dia terkis ataupun salasin 30 orang aku punya sama-sama ni lost dan jumpa Dajjal. Itu yang Nabi bagi kuliah agak detail mengenai Dajjal. Sebab daripada Tamim Ad-Dari ni Nabi pun cerita lah Dajjal begini. Dan tuan-tuan sekalian, antara yang menarik, Nabi SAW menyebut bahawa wa inni unzirukum kama andara bi Nuh qaumahu. Aku hari ini pesan dan ingatkan kau betul-betul mengenai Dajjal seperti mana Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal. Jadi seolah-olah Dajjal ni telah wujud. Maknanya apabila sebut Nabi Nuh mengingatkan kaumnya Dajjal, maknanya Dajjal tu ada ketika zaman Nabi Nuh AS. Kan? Sebab wa inni unzirukum kama andara Nuh qaumahu. Aku mengingatkan kaum mengenai angkara Dajjal seperti pada Nuh. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi tak sebut Nabi Idris, Nabi sebut Nabi Nuh. Kita dah silap ni. Kita balik kisah zaman Nabi Nuh pada bab yang pertama. Apa yang ada pada zaman Nabi Nuh? Satu kaum yang mempunyai satu teknologi yang cukup hebat. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, kaum ini dihancurkan, direset balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalaulah andai kata Dajjal ni dia ada pada zaman Nabi Nuh, lama tu umur dia. Umur dia lama tu. Macam mana boleh lama umur tuan-tuan sekalian? Jomlah kita kongsikan sikit, kita bacakan dengan beberapa maknanya ilmu-ilmu yang Allah telah buka pada sekarang ni tuan-tuan sekalian ya. Tuan-tuan sekalian ya. Apa riwayat Tamim Ad-Dari? Dia bertemu Dajjal badannya besar. Maknanya bukan badan kecil-kecil macam kita, kan? Orang Mesopotamia 4,500 tahun lepas badan dah macam kita dah. Tapi riwayat Nabi Adam AS 60 hasta. Sebagai riwayat, maknanya orang besar. Jadi kalaulah Dajjal tu badannya besar, confirm bukan daripada zaman Ubaid period. Zaman maknanya seperti Nabi Adam dan zaman Nabi Adam dulu. Macam mana dia boleh hidup lagi tuan-tuan sekalian? Okey, tuan-tuan sekalian. Kita cerita sikit dah. Hari ini kita hidup ni antaranya Allah jadikan asbab adalah oksigen. Kita sudah oksigen kan? Tuan-tuan kalau tak makan, tuan-tuan boleh hidup dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tak ada air, mungkin tuan-tuan boleh bertahan dalam seminggu macam tu. Tak ada oksigen, 4 minit je brain death. Apabila brain death tak dapat selamatkan, mungkin biological death lah. Maknanya mati physical kita ni, adikah mati. Mula dengan brain death tu. Orang lemas 4 minit pertama tu kalau sempat selamatkan, saya dalam public safety diving golden hours 1 jam. 1 jam masih rescue mode. Lebih 1 jam recovery mode. Dah tak payah sibuk-sibuk lah. Ikut hukum akal, meninggal lah. 1 jam masih lagi mungkin hidup lagi. Mungkin faktor temperature air, dia tak fighting, jadi maknanya tak guna banyak oksigen, di otak dia masih lagi boleh. 1 jam sampai golden hours ya. Okey. Kita ni tuan-tuan sekalian ada oksigen. Tuan-tuan, kita hari ni hidup oksigen ni berapa persen oksigen? Siapa cikgu sains dalam saya ni? Kita cium. Hari ni kita hidup berapa persen oksigen? Oksigen 21%. 79 lagi nitrogen. 21 oksigen. 79 nitrogen. Kita sudah oksigen. Okey? Maka nak senang faham, kita punya sel-sel ni bahasa kampung tau. Sel-sel kita ni makan oksigen. Kemudian dia keluarkan karbon dioksida. Jadi kita hembus, yang jadi karbon dioksida dalam 4% saja. 17 ke 18% masih oksigen. Betul kalau tuan-tuan tengok orang tak bernafas, kita boleh bagi bantuan pernafasan kan? Kenapa boleh bagi? Sebab ada 17 ke 18% lagi oksigen. Okey? Kalau oksigen dalam dunia ni drop, kita 21%, drop 18, drop 19, 18, 17, 16, tuan-tuan dah start koma. Pingsan. Allah jadikan kenapa pingsan? Biar jantung je yang menggunakan tenaga untuk oksigen tu. Bawah 10%, hukum akal dia meninggal. Bawah 10%. Jadi kalau oksigen ni tiba-tiba drop, kita tak badan kita tak boleh nak ni. Kalau tuan-tuan naik gunung, di kata gunung tu oksigen makin nipis, mungkin tinggal 20%, 19%. Kalau gunung Everest dia mungkin maknanya 17%. Tuan-tuan kena bantuan pernafasan. Kalau tidak dia panggil attitude sickness, muntah, tak selesa ataupun boleh koma lah, nak cerita dia. Okey? Kalau oksigen drop, kita takkan boleh hidup ikut makan kecuali badan kita jadi kecil balik. Kecil sesuai dengan oksigen dan drop. Kecuali badan kita kecil. Jadi ketok balik dinasti seterusnya ya. Jadi maknanya kita tak banyak gunalah oksigen tu. Tuan-tuan sekalian, dulu oksigen lebih 21%. Orang kaji daripada bongkah-bongkah ais yang ada, lebih kandungannya lebih 21%. Tuan-tuan, dinosaur mati kenapa tuan-tuan sekalian? Ada orang cakap meteor. Kalau meteor takkan satu dunia tak ada baki dinosaur. Takkan satu dunia tak ada baki dinosaur. Tapi kenapa semuanya tak ada? Sebab kadar oksigen di dunia drop. Jadi binatang-binatang besar mati.
Ataupun dia berevolusi jadi kecil. Termasuk kita. Kenapa Nabi Adam 60 hasta, tiba-tiba kita kecil je kan? Sebab kita takkan boleh kok kalau dengan 21%, tuan-tuan sekalian. Tapi dulu rupanya oksigen pernah 21, lebih 21%, 40%, hampir 50%, kan? Sebab tu binatang-binatang besar ni boleh hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, bila oksigen drop, binatang besar ni umumnya kita sains setakat ni kata semua meninggal lah ya, semua mati. Tapi rupanya ada binatang besar yang hibrid. Hibrid ni maknanya dia hibrid ni apa? Dia tak aktif lah. Dia jadi tak aktif. Jadi soalannya tuan-tuan sekalian, adakah di akhir zaman nanti oksigen akan naik balik? Pertama, tiba-tiba binatang besar keluar balik. Dajjal keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar. Binatang-binatang pelik-pelik ni keluar. Dan oksigen ni dia agresif. Dia mudah terbakar. Kenapa antara tanda hari kiamat banyaknya api-api yang besar sehingga ada api di Yaman kelihatan di negeri Syam. Dan oksigen ni dia boleh naik sama ada dia memang naik peratusan dia ataupun maknanya pressure tekanan kat dunia ni naik sekali ganda lah. Maka oksigen kita akan naik, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Saya bincang banyak dengan orang-orang saintis, orang yang bagian oksigen dan sebagainya. Wallahu alam. Dia kata kecuali memang logik dia pressure dunia ni naik. Tuan-tuan, kalau kita di atas ni pressure kita dia panggil satu bar, satu pada satu je lah. Kita menyelam 10 meter dia jadi 2 kali ganda. Jadi kalau tuan-tuan menyelam dekat 10 meter, tuan-tuan bernafas 42%. 21 kali 2. 42% oksigen tu. Di atas ada kan naik? Wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya macam mana binatang-binatang besar ni boleh hidup. Balik tuan-tuan sekalian. Saya pulangkan kajian ni kat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kaji sendiri. Nanti kita kelas akan datang mungkin kita bincang balik. So saya dah jumpa tu benda tu maknanya benda-benda berkaitan dengan maknanya macam mana benda-benda besar tu boleh hidup. Okey tuan-tuan sekalian. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat Nabi SAW menyebut keluarnya Dajjal. Dan kalau betul Dajjal ni umat Nabi Nuh AS yang mempunyai teknologi yang cukup maju, maka dia terlalu sombong, tuan-tuan sekalian. Memang terlalu sombong lah, sampai tak perlukan Tuhan, sampai dia mengaku Tuhan. Sebab itu bila dia keluar, ada benda-benda yang tidak terjangkau dengan teknologi kita zaman sekarang. Bahasa kitab dia mungkin sihir, tapi mungkin itulah teknologi yang dia ada ketika itu. Dia boleh sekelip mata berjalan sekelip mata timur dan barat. Setakat ni kalau kita nak pergi, tuan-tuan sekalian, nak pergi Mekah pun 8 jam naik kapal terbang kan? Itu laju lah 8 jam, 7 jam, mungkin kurang daripada itu sikit ke untuk pergi ke Mekah sana. Tapi dia boleh pergi sekelip mata untuk timur dan barat. Dia boleh menurunkan makanan, dia boleh mengubat sakit-sakit yang pelik-pelik, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Jadi maknanya apa benda yang ada pada Dajjal dalam bahasa kitab itu sihir lah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, kalau Dajjal keluar hebat mana pun kau pergi ke gunung, mana kau jangan jumpa dia. Takut tak tahan. Kita takut tak boleh nak maknanya bertahan dengan apa yang dipersembahkan tu. Ibu-ibu kakak cuba bayangkan ini kita cerita logik kan, ataupun kita cerita cuba kita bayangkan dia jumpalah ibu-ibu akak-akak tuan-tuan sekalian dia kata, "Kak, saya nak jadikan akak ataupun ibu muda macam 17 tahun. Lutut okey, pinggang okey, muka jadi cantik. Nak tak?" Betul ke Jal? Betul. Betul ke Jal? Betul. Okeylah, tapi satu syarat. Ngaku saya sebagai Tuhan. Jangan main kalau tak ya je. Kalau tak hebat tu Nabi kata, jangan. Nanti kita akan ceritakan apa amalan-amalan. Amalan-amalan yang boleh dibuat. Kalau tak ya tak boleh tahan tau. Ada jumpa abang-abang kan. Nampak gaya badan dia kan. Dah one pack. Nak six pack tak? Orang lelaki kan dah one pack kan. Dalam one pack besar pula kan. Saya jadikan six pack contohnya kan. Oh handsome. Rambut yang tak ada tu berada balik kan. Betul ni? Betul. Tapi aku tu sebagai Tuhan. Tak ya je. Lepas tu selain daripada amalan dia kata pergi, jangan jumpa, takut tak tahan apa yang dia ada takut tak tahan. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi dan Dajjal ni apabila dia keluar, antara hadis Nabi, dia memang mengaku Tuhan. Sangat-sangat sombong dan mengaku Tuhan. Dan dia memang nak mengkafirkan kembali orang-orang yang maknanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu orang-orang beriman ni dia kena bertahan dengan keimanan dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut ada beberapa tempat Dajjal tak boleh masuk. Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa, maknanya dia tak boleh masuk, ada penjaga dia. Jadi tak perlulah kita berpindah ke sana. Selain dia bertempat itu memang beruntung ke sana, kita ada nanti saya kongsikan amalan-amalan ni Kemudian ketika Dajjal keluar tu, maknanya kalau ikut dia punya angkara tu tak lama, 40 hari je. Tapi hari pertama macam setahun rasa, hari kedua macam sebulan rasa, hari ketiga macam seminggu rasa, barulah hari seterusnya macam sehari. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nanti menurunkan Nabi Isa AS. Jadi tuan-tuan sekalian kita baca hadis ni, kita tahu ending cerita dia.
kan? Jadi macam Dajjal kena bunuh lah tu kan, maknanya kita tahu ending kita dia. Tapi sebenarnya tidak semudah itu kan? Walaupun ada hadis, kita baca hadis Nabi, kerana apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa, apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik-pelik, Dajjal juga begitu. Sebab tu gelaran Dajjal dengan Nabi Isa ni sama, Al-Masih. Al-Masih itu daripada perkataan masaha. Masaha ni maknanya dipegang tu, dekat tangan dia tu ada kelebihan tu. Sebab tu kata hukama, idzal masih yaqtulul masih, hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayu, apabila buku bertemu luas antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, jadi maknanya Nabi Isa tu datang, diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Manaratul Baida, menara putih. Sebagian ulama sirah berijtihad, menara putih itu dekat Masjid Umawi, dekat Damsyik. Dekat Masjid Umawi, dekat Damsyik tu dia ada satu menara putih. Nanti tuan-tuan search menara putih Damsyik. Nanti boleh tengok. Itu antara ijtihad ulama-ulama mengenai di mana Nabi Isa diturunkan. Maka Nabi Isa yang diturunkan, Nabi Isa kemudian menuju ke arah maknanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat pertempuran terakhir. Dan Dajjal itu dibunuh di satu tempat, di satu kota bernama kota Lud, L-O-D. Nanti kita search kota Lud tu apa, L-O-D. Kota Lud tu tak jauh daripada Tel Aviv, dia bukan dalam 15 km lah daripada Tel Aviv, kota Lud tu. Dia dibunuh dekat situ, di Babun Lud, di pintu gerbang kota Lud. Kota Lud tu dia ada dua pintu gerbang, satu bahagian barat, satu bahagian timur. Sebagai ulama dia berijtihad di bahagian timur kota Lud. Di situlah Dajjal tu akan dibunuh. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Bab yang ketiga pada malam ini mengenai peristiwa akhir zaman, saya nak kongsikan beberapa amalan yang diajar oleh Nabi SAW ketika berlaku peristiwa akhir zaman ini. Yang pertama, tuan-tuan kena menghafal sikit. Hafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Amalkanlah tuan-tuan sekalian. Ta'rifan amal tu paling kurang seminggu sekali baca dah. Paling kurang maksudnya surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia kena hafal sikit dah ala ustaz, kita ni komputer dah lama, macam mana nak menghafal ustaz? Dan putus state kan, letak kat bilik letak dekat kereta ke, baca. Nak baca banyak mungkin kita berat, baca 10 ayat surah Al-Kahfi. Dan hadis Nabi sebut, barang siapa yang membaca maknanya 10 ayat, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal ataupun menjaga 10 ayat daripada surah Kahfi, dia selamat daripada fitnah Dajjal ni. Jadi hafal bila nak hafal, malam ni cuba terus, jangan tangguh-tangguh. Ni kembang-kembang hidup nak hafal surah Kahfi 1 sampai 10, berkuat kuasa bulan depan. Memang tak hafal lah tuan-tuan sekalian. Kerjaan jangan ditangguh. Jangan ditangguh amal baik ni jangan ditangguh. Kenapa tuan-tuan sekalian tu ada kita baca soal muluk. Muluk dari kelebihan dia tersendiri. Kenapa amalan ni tak bertangguh? Jangan ditangguh tau. Sebab malaikat maut datang kat kita tak bertangguh. Tak bertangguh tau. Malaikat maut datang kat kita. Dan ada malam ni kita balik, tiba-tiba lebih kurang pukul 12, 11.30, 45, ting tong. Kita pun buka, siapa datang pakai serban ke jubah malam buta ni kan. Kita buka pintu. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Saya nak cari haji sekian-sekian ni. Oh saya lah. Awak ni siapa? Saya ni malaikat Israel datang ni nak cabut nama tuan. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh saya balik je. Agak-agak kalau dia bagi pilihan anda tak nak. Oh, tahu sekalian janganlah cabut saya dulu, cabutlah orang sebelah tu, saya dengar demam dari semalam. Kita tunjuk orang lain. Amalan yang ditangguh. Ada beberapa amalan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, terutama yang penting-penting. Okay, ini antara yang pertama, surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Okey. Amalan yang kedua, amalan yang kedua. Okey, tuan-tuan sekalian, lepas tahiyat akhir kita disunatkan membaca selawat Ibrahimiyah. Lepas tahiyat akhir, selawat Ibrahimiyah. Lepas selawat Ibrahimiyah ni pun tuan-tuan kena hafal juga. Ada 4 rangkaian doa kita kena hafal baca ketika tahiyat akhir. Dalam hadis yang Muslim, Nabi SAW sebut, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ataupun wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dia banyak versi dia. Jadi tuan-tuan, tapi 4 pentinglah. Minta lindung daripada azab kubur, kemudian daripada fitnah hidup dan mati, kemudian daripada azab neraka, minta daripada azab indah, daripada azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga fitnah dajjal. Fitnah ni apa? Fitnah ni apa? Kan antara ada fitnah ni perempuan. Alah ustaz, kalau perempuan ni mesti jahat, mesti ada fitnah. Fitnah ni makna tarikan. Dunia ada fitnah dia, ada tarikan dia. Hidup ada tarikan dia, mati ada tarikan dia. Tak tahu pernah jumpa tak orang yang ada tarikan mati? Gaduh dengan lakinya, biasa mati dah macam ni.
Kan? Ada tak pernah jumpa orang terfikir biar aku mati je lah? Kan? Ada fitnah mati tu ada. Dia ada tarikan dia. Antara yang ada tarikan adalah Dajjal. Fitnatil Masihid Dajjal. Jadi lepas tarik akhir, mana baca? Bila nak baca, sama juga. Hari ni amal terus. Kalau tuan-tuan nanti belum solat isyak, lepas isyak amal terus. Kan? Hafal sikit lah. Kan? Kena hafal sikit. Ataupun solat subuh nanti. Maknanya hafal sikit. Kan? Mengenai solat subuh ni tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan satu lagi. Doa kunut. Doa kunut ada orang petikai doa kunut dalam bab hukum dia. Tak payah baca ni, sunat je, bukan wajib pun, sunat je. Tuan-tuan sekalian, apa yang ada pada doa kunut? Doa kunut ni adalah doa minta kita diletakkan dalam circle ataupun lingkungan orang-orang yang baik. Ada beberapa bahagian. Bahagian pertama, doa untuk diletakkan dalam lingkungan orang baik. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku dengan sesiapa yang orang diberi hidayah. Wa afini fi man afait. Sihatkan aku bersama orang-orang yang sihat. Wa tawallani fi man tawallait. Maknanya pimpin aku bersama orang-orang yang maknanya kau pimpin. Kalau tuan-tuan berpegang, tak perlu baca doa kunut. Kalau tuan-tuan pegang, kadang orang cakap alah ni sunat dia tak payah baca dah apa semua. Tak apa. Baca di luar solat pun tak apa doa tu. Tapi kalau biasanya orang tak baca doa kunut dalam waktu subuh, confirm biasanya dia tak akan baca kat luar. Kan? Jadi kalau ada orang ke yang mengajar tak payah baca lah apa semua, dia tak nak baca, dia beri pasal tuan-tuan sekalian. Saya anjurkan tuan-tuan baca. Selain daripada sunat, doa itu tuan-tuan sekalian. Itu doa tu. Kan? Supaya kita duduk circle orang yang bagus. Tuan-tuan duduk dalam maknanya bersama 3 orang yang kaki mengumpat, tuan-tuan akan jadi orang keempat. Tuan-tuan duduk di kalangan 3 orang yang suka menangguh solat, tuan-tuan akan jadi orang yang keempat. Tuan-tuan duduk bersama orang-orang yang maknanya ceritanya asyik mengata orang, tuan-tuan akan jadi yang keempat. Tapi tuan-tuan jadi orang yang duduk dalam lingkungan orang yang solat awal, tuan-tuan akan jadi orang yang keempat. Dan 3. Kalau kita duduk dengan 5 orang yang solat awal, kita akan jadi orang yang ke-6. Lingkungan penting Lingkungan penting. Al-mar'u ala dini khalilih. Kita akan terpengaruh dengan agama orang keliling kita secara kita tak perasan. Kan? Itu kita nak diduduk dalam lingkungan orang-orang yang baik. Jadi tasyahud akhir baca doa yang 4 tu, ataupun dan juga doa kunut jangan tinggal. Kan? Biarlah orang kata sunat dia tak payah baca, ikut dia lah. Tapi kita dia baca. Kita nak biar Allah berkati dan Allah hidupkan kita dalam lingkungan orang-orang yang baik itu. Okey. Seterusnya tuan-tuan sekalian, apa lagi amalan-amalan yang maknanya yang bagus atau untuk diamalkan Okey, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Okey, satu hari Nabi SAW cerita, maknanya Nabi cerita agak detail mengenai Dajjal. Jadi lepas Tamim Ad-Dari jumpa tadi, Nabi cerita sikit dekat detail mengenai Dajjal ni. Jadi Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, maknanya menjelang kemunculan Dajjal, maknanya kalau Dajjal nak turun ni, dia akan berlaku kemarau yang panjang. Dalam satu hadis kita sebut 3 tahun. Sangat-sangat susah. Tahun pertama maknanya air ni agak gersang, ataupun maknanya hujan tak turun. Sampai yang ketiga langsung tak turun. Jadi menyebabkan haiwan-haiwan di bumi itu mati. Begitu juga tanaman-tanaman tidak tumbuh, tuan-tuan. Kemudian malapetaka yang besar, turun Dajjal. Kemudian Dajjal tu jumpa orang-orang ramai ni, antara dia kata, kalau aku hidupkan balik unta kau ni, kau nak tak? Mana ternak-ternak kan mati, tapi kau ngaku jadi Tuhan. Maka kata boleh, maka dihidupkan balik. Syaitan menyerupai haiwan tu, hidupkan balik. Dia jumpa orang yang meninggal, keluarganya, ayahnya, saudara mara dia, aku hidupkan balik, nak tak? Tapi kau ngaku jadi Tuhan. Maka maknanya orang tu mengaku jadi Tuhan. Kemudian sahabat berkata, wahai Rasulullah, maknanya kami ni macam gentar, hati kami macam takut sangat ni, macam susah hati sangat lah. Maka apa kata Nabi SAW? Kalaulah andai kata Dajjal tu keluar dan aku masih hidup, kata Nabi SAW, akulah yang akan melawan dia, Nabi SAW. Tapi jika dia muncul kalau aku dah meninggal, Allah lah yang akan memelihara semua orang beriman. Jadi tuan-tuan sekalian, adalah hadis ini Nabi sebut bahawa Allah lah yang akan memelihara orang beriman. Kita ni, hati kita ni kena ajar untuk kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ajar. Siapa yang mengingati Allah ketika dia senang, Allah akan mengingati dia ketika dia susah. Kena ajar. Lepas tu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu refresh iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini orang kita menterjemahkan kalimah la ilaha illallah, tiada ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi tuan-tuan yang dah belajar kat masjid, ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tak ada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tak ada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tak ada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tak ada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tak ada segala-gala melainkan Allah. Dia nafi isbat. Kita nafikan tak ada segala-gala illallah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke kota Andalusia, Spain, selatan Spanyol sekarang ni,
Di tiang-tiang istana dia, masjid dia terjemahkan terus kalimah la ilaha illallah dengan la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Dan selagi mana waktu itu tentera, raja-raja dia sentiasa mengingati Allah, maka selagi itu mereka kuat. Mereka kuat, tuan-tuan sekalian. Dan selama 800 tahun orang Andalusia itu kuat dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang itu jadi kuat. Tuan-tuan sekalian, apabila orang mengingati Allah, dalam satu hadis yang lain Nabi kata waktu itu orang banyak kelaparan. Apa makanan mereka? Nabi sebut tasbih, tahlil. Mana disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang menjadi kenyang. Orang menjadi kenyang. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan pergi dijemput untuk tahlil dekat rumah orang ke, kita pun bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 100, agak-agak kenyang ke lapar? Haus ke ataupun okey? Habis 100. Okey, biasanya lapar, haus. Tapi kenapa Nabi SAW sebut perkataan tahlil, tahmid mengenyangkan? Dua tafsiran. Yang pertama secara wahbiyah, bukan wahabi lain. Wahbiyah ni Allah anugerahkan, Allah al-Wahhab anugerahkan secara ajaib. La ilaha illallah, kenyang waktu itu. Ataupun yang keduanya, apabila orang membaca la ilaha illallah ini, dia akan hilang kerungsingan dan juga kesedihan. Hari ini kalau orang anxiety ataupun orang depression, otak dia fikir macam-macam, dia tak akan boleh buat kerja apa-apa, duduk murung. Tapi orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, otak dia tu jadi clear. Allah anugerahkan, dia boleh berfikir. Ketika Dajjal keluar, orang murung, takut. Orang yang la ilaha illallah, dia punya pemikiran clear. Anxiety tak ada, depression tak ada. Oh, kita lapar ni, apa nak buat? Dia boleh berusaha untuk kenyang. Sama ada kenyang secara ajaib ataupun memang dia clear otak dia. Dah keluar, tapi Allah ada dengan kita. Sekali kita lapar, keluarga kita lapar, kita punya community masyarakat lapar, jom kita buat. Oh, kita tanam ubi lah, mungkin ubi berapa hari saja dah boleh kita makan. Maka mereka bertanam sentiasa dan sebagainya. Jadi selain daripada keajaiban dengan la ilaha illallah itu, tapi orang yang berzikir itu hati dia jadi lapang, tenang, hilang kerungsingan. Kan Allah sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi tuan-tuan kena latih benda itu. Hari ini zikirkan la ilaha illallah, la ilaha, masukkan dekat hati itu. Kalau mungkin tengah sempit rezeki, tiada beri rezeki melainkan Allah, tiada beri rezeki melainkan Allah, tiada beri rezeki melainkan Allah. Tapi la ilaha illallah, masuk dekat hati lah. Kalau tengah sakit, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah, tiada memberi kesembuhan melainkan Allah. Di mana hati kita akan tenang. Zikirkan la ilaha illallah. Kita kena latih. Benda tu kena latih. La ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah ni bukan menghabiskan biji tasbih. Dah laju berkira pula tu. Imam ni baca lebih ni, 33 ni. Apa baca lebih tasbih beli mana kat ni kan? Berkira dah sekalian. Biar kita latih harian sikit-sikit, tapi kita masuk ke hati. Tengok bawa kita kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi beri ketenangan melainkan Allah, tadi beri ketenangan melainkan Allah. Sebab tadi bawa gaduh lelaki, hati sedih kan? Tadi beri ketenangan melainkan Allah, tadi menyayangi melainkan Allah. Abang-abang, kakak, ayah-ayah mungkin tengah struggle mencari nafkah keluarga, hutang tak bayar, kena tipu dan sebagainya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok keajaiban apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala. So Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi rezeki, maknanya diberi jalan keluar bagi masalah dia, dan diberi rezeki dia bersumber tak disangka-sangka. Ini baru mungkin orang tipu kita, orang tak bayar. Dajjal keluar besok lagi besar penipuan dia tu. Lepas tu kena latih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak mula? Hari ni juga. Jangan tangguh. Nanti sebelum tidur tu, aku nak baca 3 kali je. Subhanallah. La ilaha illallah. Tiada apa hajat ke, tiada mengasihi ke, tiada memberi kesembuhan ke. Bukan tengah sakit kan, sakit lutut lah, sakit pinggang ke. Tiada memberi kesembuhan dekat Allah. Tiada memberi hatilah, tapi ucapan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu guru saya ajar tu benda, tuan-tuan sekalian. Nah, ini pengalaman dia dalam mendidik diri dia. Saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Kan? Dia kata apa? Cuba baca la ilaha illallah sampai nafas yang terakhir. Saya cuba buat tuan-tuan sekalian. Nanti tuan-tuan yang buat sekarang, cuba buat kat rumah. Okay? Kita tarik nafas. Maknanya hembusan yang akhir itu sebutkan la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Sampai hembusan nafas yang terakhir. Kalau tuan-tuan buat betul-betul, tuan-tuan boleh menangis. Cuba bayangkan, maksudnya aku akhir nafas aku macam mana? Yang kan Nabi sebutkan, siapa yang di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, kamu saksikan dari syurga. Tak tahu malam ni cuba buat, insya-Allah lah. Biasanya orang boleh menangis lah. Tapi kalau tak menangis, jangan anxiety pula. Saya tak nangis, hati saya tak kan. Maksudnya boleh latih. Kita biasa melatih. Tuan-tuan, baca la ilaha illallah sampai nafas terakhir. Dan bayangkan kalau kali ini nafas aku terakhir,
Macam mana ya Allah? Tak boleh menangis sekali. Itu keajaiban la ilaha illallah. Kan? Berapa? La ilaha illallah. Habis. Baca dulu 3 kali kan. Ya Allah tolonglah Tuhan, kan? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, saya tak perasan benda ni, okay? Tapi saya yakin siapa-siapa yang menjaga solatnya dia akan dapat benda yang sama. Saya 2018 kan accident berat juga kan. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas langgar saya, tuan-tuan sekalian. Kan? Saya patah riuk untuk tu bagian. Patah habis ni, sini patah habis ni. Kan? Alhamdulillah, kan, kereta belakang ada yang meninggal. Saya kereta pertama kena. Kan? Jadi ketika terlantar di hospital, kawan-kawan saya yang instructor diving yang masalah apa semua, dia tahu accident, dia datang tau. Dia ada daripada Belgium, ada dari Spain. Datang saya selawat saya ke hospital. Hari dah tengah separuh mati tu kan, datang ziarah. Dia kata apa? Mo. Dia panggil saya Mo. Saya Muhammad kan, Mo. Aku nak tanya kau, dia dah berbual, dia tanya kau lah. Waktu kau tengok bas tu terbabas dan langgar kau, apa perkataan pertama yang keluar dari mulut kau? Apa perkataan pertama yang keluar daripada mulut kau? Saya tak pernah terfikir dulu tau. Soalan ni kan, apa perkataan pertama kan? Saya fikir balik kan. Kau sebut tak? What they thought, man? Kau sebut dia tu tak? Tak. Aku rasa, aku sebut Allah. Sebut Allah. Dan saya yakin benda ni sama. Kalau tuan-tuan jaga solat sama. Tuan-tuan cuba search perkataan akhir pilot ketika dia kata bang rosak malfunction engine dan maknanya dia terhempas. Ada yang maki-maki, ada yang what they thought, macam-macam. Tapi pilot orang Islam sebut Allah apa? Hilang. Perkataan akhir kalau orang jaga solat. Itu yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Sampai kalau kita kadang itu kita ingat Allah. Itu solat tu dia ada kelebihan tu kalau orang jaga solat lah. Sebab ada solat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tuan-tuan menziarahi orang yang sedang sakaratul maut, antara nak ajar dia bersyahadah, tuan-tuan pegang tangan dia. Kalau dia ahli solat, sambil-sambil talqin la ilaha illallah, pegang tangan yang syahadah ni. Maknanya untuk ingatkan dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu antara amalan-amalan untuk kita, presiden kita kalau pada akhir zaman. Kalau tak di zaman kita pun sampaikan benda pada anak-anak kita, pada anak cucu kita, supaya kita rapat dengan Allah pelihara kita daripada fitnah-fitnah zaman termasuk fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Okey.